Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Sebelum tu kita teruskan daripada kalam syarih rahimahullah di tepi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa hasilu hadzal burhani, hasil khulasah, wal hasil yakni khulasah bagi burhan dalil ini, annal mu'jizati, bahawa sesungguhnya mu'jizat itu allati khalaqaha Allahu ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, ala aidi rusuli, atas tangan para rasul. Apa dia mukjizat itu? Wahia mukjizat itu amrun khariqun lil adati, perkara yang mencarikan adat, maqrunun bit tahaddi, yang disertai dengan tahaddi, cabaran, yang disertai dengan cabaran, ma'adami al-mu'aradati, dengan tidak ada pertentangan, yang tidak ada pertentangan, tidak ada lawannya. Jadi mukjizat tersebut, itu takrif bagi mukjizat itu, amrun khaliqun lil adah maqrunun bit tahaddi ma'adami al-mu'aradah, tanpa ada lawan dan juga pertentangan. Mukjizat itu tutanazzalu, gini, tatanazzalu, ya baca biasa. Tanazzala, yatanazzalu, tatanazzalu, menempati ia, gitu. Ia apa yang mukjizat itu? Tatanazzalu min maulana, menempati ia daripada pihak Tuhan kita Jalla wa Azza, manzilatan, akan kedudukan, akan tempat, qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala. Jadi mukjizat itu seakan-akan dia seumpama Allah berkata, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, benarlah hamba-Ku pada setiap perkara yang disampaikan daripadaku. Falau jazal kadhibu fi haqqir rusuli, kalaulah harus berlaku dusta pada hak para rasul, la jazal kadhibu fi haqqi maulana jalla wa azza, nescaya haruslah juga berlaku dusta pada hak Tuhan kita. Kok mana tu? Di mana wajah talazum itu? Lianna tasdiqal kadhibi, kerana membenarkan orang dusta itu, kadhibun, dikira sebagai dusta. Orang yang membenarkan orang yang sedang berdusta, kita kata orang dusta tu betul, maknanya kita berdusta lah, gitu. Wal kadhibu ala Allah Ta'ala muhal, wal hal, dusta atas Allah Ta'ala itu mustahil. Li'annahu, kerana apa? Kerana li'annahu ziyadatun, kerana dusta itu ziyadatun wa naqsun, sama ada dia penambahan atau pengurangan.
Berdusta ni makna menambah-nambah, mereka-reka, ataupun benda hak tak betul dia kurangkan. Penambahan dan pengurangan. Wa yata'ala Allahu, maha tinggi, maha suci. Ya ta'ala ayat tanazzah, maha suci Allah Ta'ala anin naqaisi, daripada segala kekurangan. Okey, habis. Wa qawluhu fi haddil mu'jizati, dan kata musannif pada mentakrifkan mukjizat itu, dia takrifkan mukjizat itu amrun khariqun lil adah. Jadi perkataan musannif amrun itu yatanawalu al-fi'la, merangkumilah perbuatan. Kanab'il ma'i mathalan, seumpama terbit air. Terbit air, terpancar air, min baini asabi'i, di antara celah-celah jari Nabi. Termasuk amrun tu, termasuklah fi'il, yatanawalul fi'la. Wa adamal fi'li, dan mengandungi juga jenis bukan perbuatan. Jadi amrun itu umum, sama ada bentuk fi'il, perkara yang berlaku, ataupun adamal fi'li, tidak berlaku. Ka'adami ihraqin nari mathalan li Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti tidak membakar api, sebagai contohnya, tidak membakar bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Habis itu. Wahtaraza, dan membuat pengecualian bil khariqi, musannif sebut amrun khariqun itu, maka terkecuali dengan perkataan khariq itu, minal mu'tadi, terkeluarlah daripada perkara yang biasa. Waktu tak panggil mukjizat benda hak biasa. Fa innahu yastawi fihi as-sadiqu wal kadhibu, kerana sama padanya orang yang benar dan orang yang dusta. Sebagaimana Rasul mana ni? Rasul kat Malaysia tu, mana Rasul Kahar tu tak, Nabi Melayu tu. Dia kata, apa bukti awak ni sebagai Nabi, sebagai Rasul? Kata, Allah turunkan kepada saya ayat. Apa dia? Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau di kalangan orang-orang yang kami utuskan, di kalangan Rasul. Dia kata gitu dah. Kita boleh kata kalau dia jadi Rasul. Orang ramai pula boleh jadi Rasul kalau semata-mata ayat itu. Jadi nak kena mukjizat tanda tu benda yang mencari adat. Benda yang bukan biasa. Kalau hak biasa, yang benar, yang dusta pun sama. Tak boleh biasa lah ketika itu. Wa minal mu'tadi, dan di antara perkara yang dikira perkara yang beradab, perkara biasa, as-sihru, ialah sihir. Sihir ni dia isu sikit. Sebab apa? Sebab pertamanya, dia mu'tad di sini bukan maksud yang biasa kita tengok lah, bukan begitu. Tapi benda yang boleh dipelajari. Itu dia, boleh dipelajari, dan kalau buat dia akan jadi. Jadi sihir ni ialah bentuk ilmu. Macam kalau contoh kita mencampurkan ramuan-ramuan tertentu akan menghasilkan satu sebati yang tertentu. Jadi samalah sihir ni, kalau buat gini akan jadi gitu. Jadi dia dari segi pelik, dari aspek benda kita jarang nampak, tapi sama-sama ahli sihir, dia biasalah. Sama-sama ahli sihir, orang tukang nujum, ahli nujum. Sebab tu ada sekolah sihir. Ada sekolah sihir. Orang buat cerita lagi, Harry Potter. Okay. Minal mu'tadi, wa minal mu'tadi as-sihru wa nahwuhu, dan seumpamanya. Habis. Wahtaraza, dan membuat pengecualian. Wahtaraza biqaulihi, dengan kata musannif, makrunun bitahaddi, yang disertai dengan tahaddi, cabaran, mencabar. Mimma, keluar ihtaraza mimma, membuat kecuali daripada barang, lam yuqarinhu, yang tidak disertai dengan tahaddi, tidak disertai dengan cabaran. Lam yuqarinhu tahaddin, oleh apa-apa cabaran. Masa tidak ada Nabi ni mencabar lagi. Contoh kal irhas, seperti irhas, perkara pelik yang berlaku sebelum dilantik jadi Nabi dan Rasul. Masa tu Nabi tidak ada dakwaan apa-apa, tidak mencabar apa-apa.
orang yang enggan untuk percaya, sebab masa tu tidak ada wahyu lagi. Tapi perkara tu perkara pelik. Tapi tidak diiringi dengan tahaddi, maka dia tidak masuk dalam takrif mukjizat. Kal irhas, seperti irhas. Apa dia irhas? Wa huwa ma yataqaddamu, sesuatu yang mendahului ba'tsatal anbiya. Dia mendahului akan kebangkitan dan pengutusan para nabi. Maknanya dia mari dulu sebelum datang pengutusan nabi. Ma yataqaddamu, yang perkara yang mendahului ba'tsatal anbiya, kebangkitan dan pengutusan nabi. Sebelum lantik jadi nabi tu berlaku dulu. Itu irhas. Lagi apa lagi keluar daripada tu? Kal irhas wa karamatil awliya. Keluar juga apa? Kal irhas wa karamatil awliya, dan keramat para wali. Okey gini tak? Jadi kejap. Mana ni? Mimma lam yuqarin kal irhas. Ya betul. Wa karamatil awliya, seperti karamah para wali. Fa innahum lam yatahaddau biha ala ahadin, kerana mereka tidak mencabar dengan karamah itu atas sesiapa. Mereka tak cabar pun. Cuba buat datang karamah seumpama karamah aku. Nampak tak? Cuba buat datang karamah seumpama karamah. Tak ada. Mereka bukan buat tu untuk mencabar dan juga untuk menyatakan mereka ni utusan Allah, tidak. Walam yadda'uha dalilan ala sidqihim, dan mereka tidak mendakwa karamah itu dalilan ala sidqihim, dalil di atas benarnya mereka. Tidak macam Nabi. Mukjizat itu dalil benarnya kerasulan dan kenabian tu. Para wali, para awliya ini, mereka tidak mendakwa karamah itu dalil benar mereka. Okey. Wahtaraza, dan membuat pengecualian lagi oleh musannif biqaulihi, dengan katanya ma'adamil mu'aradati, dengan tidak ada mu'aradah, ada bangkangan ataupun tidak dapat ditolak, tidak dapat dilawan, dengan tiada lawan. Tak ada lawan, tidak ada yang pertentangan, tidak ada pertentangan. Tak ada orang boleh lawang seumpamanya. Keluar wahtaraza dengan katanya adamin mu'aradah itu, min, keluar daripada apa? Min ayyakula, daripada berkata, sebagai contoh dia kata ayatu sidqi kadha, bukti benarnya aku ialah bagian. Fayu'ariduhu man yukadzibuhu, lalu menentangnya oleh orang yang mendustakannya, bimithli dzalika, dengan seumpama apa yang dia dakwa itu. Tu maknanya ada pertentangan tu. Nampak tak? Dia kata bukti benarnya aku ini ialah pokok yang mati tu hidup semula. Jadi orang yang mendustakan tu boleh buat juga pokok yang mati tu hidup semula. Gitu. Bukti benarnya aku ialah telur ayam tu menetas sekarang. Orang tu pun boleh buat juga telur tu menetas. Jadi itu bukan mukjizat lah tu. Kalau mukjizat dia tak mampu buat dan lawang seumpamanya. Okey. Habis. Barulah kita masuk kepada kalam Muhasyir rahimahullah ta'ala. Kita berhenti semalam pada qauluhu an-nazilah manzilata. Qala al-Muhasyir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrahi fid darain amin. An-nazilatu manzilata, yang menempati akan tempat qaulihi, firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Zahiruhu, zahir kalam musannif itu, yaqtadi, memberi faham, anna dalalatal mu'jizati, bahawa dalalah mu'jizat, ala sidqi, di atas benar itu, cara mu'jizat menunjuk atas kebenarnya Nabi itu, dalalah wada'iyatun, dalalah wada'iyah. Tengok daripada kalam musannif, memberi faham bahawa dalalah mu'jizat itu dalalah wada'iyah. Makna mu'jizat diperletakkan
seumpama perkataan sadaqah abdi. Li'annahu, kenapa kita kata dalalah wad'iyah? Li'annahu nazzalaha manzilatal qawli, kerana musannif menepatikan mukjizat itu akan tempat perkataan. Jadi wada', perkataan itu diletakkan biizai al-lafzi. Mana mukjizat itu? Apa mukjizat? Mukjizat dia menunjuk kepada sadaqah abdi itu. Jadi perkataan itu wudi'a biizai lafzin, setentang bagi merujuk makna mukjizat, bagi merujuk pengertian mukjizat, dalalah mukjizat. Itu panggil dalalah wad'iyah. Li'annahu nazzalaha manzilata qawli, kerana musannif meletakkannya pada kedudukan perkataan. Wa huwa innama, dan itu hanya sahaja yadullu bil wad'i, dengan cara perletakan. Nampak? Jadi itu dalalah wad'iyah. Okey. Itu pandangan pertama. Wa yuhtamalu, dan boleh diihtimal juga annahu arada anna dalalataha aqliyatun, bahawa dalalah mukjizat kepada benar Rasul itu dalalah aqliyah. Ini dalalah aqliyah pula. Apa maksudnya? Ai annal mu'jizah tadullu aqlan, menunjukkan pada akal, ala sidqi al-ati biha, atas benarnya orang yang mendatangkan mukjizat itu. Jadi bukan pada mukjizat itu diletakkan, tapi pada akal mukjizat itu dihukum pada akal, menunjukkan benarnya orang yang membawa datang mukjizat tersebut. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala ma aujada dhalikal khariqa, Allah tidak menjadikan perkara yang mencari adat itu, perkara pelik itu, ala yadir rasuli, atas tangan Rasul, illa, kecualilah, muridan tasdiqahu, kecuali Allah Ta'ala ingin membenarkannya. Jadi Tuhan tak buat benda itu berlaku pada tangan Rasul kecuali Tuhan ingin untuk membenarkannya. Bihi, dengan tasdiqullah bihi bir Rasul tu. Okey, bihi. Jadi dua dah tu. Ada kata dalalah wad'iyah, ada kata dalalah aqliyah. Nampak ini pun kena beri perhatian lah sikit, takut payah sini ni. Okey. Warudda dhalika, dan dirakkan pandangan itu, bi anna dhalika laysa bilazimin, dengan bahawa itu tidak mesti aklan, tidak lazim pada akal. Tak mesti berlazimah pada akal. Kenapa? Lianna ijadallahi dhalikal khaliqa, kerana mengadakan Tuhan akan perkara pelik itu, la yadullu aqlan, tidak menunjuk pada akal, ala kaunihi arada bihi tasdiqa, atas bahawa Tuhan dan ingin dengannya itu untuk membenarkan Rasul. Okey, ada kaitan ke kalau Tuhan jadikan benda itu? Apa kaitan pada akal bahawa Tuhan nak mengatakan mukjizat itu nak menunjukkan Tuhan membenarkan Rasul? Dari segi hukum akal ni. Jadi dari segi hukum akal semata-mata, tak ada pun dia menunjukkan keadaan Tuhan tu membenarkan Rasul. Okey. Hanya sahaja wa inna ma yadullu aqlan, hanya sahaja dia menunjukkan pada akal, ala kaunihi ta'ala arada wuku'a dhalikal khariqi, Allah ingin bahawa berlaku perkara yang pelik itu, mujarradan, semata-mata. Jadi faham daripada boleh berlaku itu ialah pada akal menunjukkan Tuhan nak bahawa benda yang pelik itu berlaku, mujarradan ani iradati tasdiq, berasingan dan tidak berkait dengan kehendak Tuhan nak membenarkan ataupun tidak. Nampak tak? Jadi nak menyatakan ada dalalah ataupun makna yang lebih, tu tak boleh faham pada akal. Pada akal bila nak berlaku satu perkara yang mencari adat,
kita faham, makna Tuhan nak benda itu berlaku. Adakah berlaku mesti lazim pada akal Tuhan nak khabar Rasul tu betul? Nampak? Jadi pada akal semata-mata tak ada kaitan pun. Okey. Itu panggil dalalah akliyah. Dalalah wad'iyah ni makna Allah meletakkan mukjizat itu seakan-akan seakan-akan perkataan dan perisytiharan tentang benarnya Nabi. Okay. Ni kena perhati ni. Dia ni halus sikit. Okay. Jadi dua dah tu. Was-sahihu, qaul yang sahih. Sebagaimana kata Muhasyi. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Anna dalalataha adiyatun. Dalalah mukjizat pada benar Rasul itu, menunjuk pada benar itu, dalalah adiyah, dalalah pada adat. Perkaitan adat. Makna apa? Makna pada adat. Mukjizat itu menunjukkan pada benarnya Rasul. Okey, habis. Ni datang i'rab juga. La yuqalul al-amrul adiyu. Maka tidak dikata. Tidak bolehlah dikata perkara yang beradat itu, perkara adi itu, ya juzu takhallufuhu, harus menyalahi anil mu'jizati, daripada mukjizat. Dia kata kalau kita kata dalalahnya adiyah, maka begitu bolehlah menyalahi. Nampak tak? Itu i'rab dia. La yuqa, tak boleh i'rab gitu. I'rab ataupun bangkangan itu tak kena. Sebab apa? Tak valid kita panggil. Tidak valid i'rab tersebut. Lianna naqul, kerana kami berkata, kita berkata apa? Lianna naqul adamu jawazi takhallufi. Tidak harus menyalahi itu. Tidak harus menyalahi. Adamu jawaz takhalluf itu. La yunafi kauna dhalikal amri adiyan. Tidak harus menyalahi itu tidak menafikan bahawa perkara itu perkara beradat. Nampak? Ya, memang pada asal hakikat perkara adat ini perkara yang sah menyalahilah, berlaku dan sah menyalahi. Tapi tidak harus menyalahi itu tidak menafi. Katakanlah sokma berlaku begitu, sentiasa berlaku begitu. Adakah itu menafikan perkara itu perkara adat? Dia kata tak. Ada mujawazi takhalluf. Tidak harus menyalahi itu tidak menafikan keadaan perkara itu adian. Nampak tak? Contoh kita kata apa? Makan kenyang lah. Harus menyalahi itu. Tapi waktu memang kadang-kadang menyalahi jelas sangat. Ambil lah apa-apa perkara. Bila lempar, turun ke bawah. Lempar benda ke atas, turun ke bawah. Tak? Lempar benda ke atas, turun ke bawah. Jadi kalaulah berlaku sentiasa gitu. Tu pun kalau lempar di angkasa, tak turun ke bawah. Tak naik ke atas. Nampak? Tapi benda tu pada dalam situasi tertentu, dia akan turun ke bawah. Tak pernah kita mendapati menyalahi. Adakah menafikan dia itu perkara adat? Tidak. Sebab tu dia kata la yuqalu al-amrul adiyu yajuzu takhallufu 'anil mu'jizah li'anna naqulu adamu jawazi takhallufi la yunafi kauna dhalikal amri adiyan bal yajuzu, bahkan kata muhasyi kita, bal yajuzu an yakuna maqtu'an bihi, bahkan harus bahawa dia itu diputus dengannya bihasabil adah, dengan berdasarkan adat. Benda itu memang gitu pada adat. Gitu. Nak contoh benda-benda yang biasa kita dapati, benda itu sentiasa berlaku sedemikian. Berlaku sebegitu pada adat. Jadi waktu pada zahirnya tidak ada menyalahi hukum tersebut, tapi dia tidak menafikan benda itu tetap perkara adi. Wa yajuzu takhallufuhu, dan harus menyalahinya. Aklan, pada akal. Pada akal harus menyalahi. Kenapa? Idla yalzamu min qat'il adati, kerana tidak lazim daripada putus hukum pada adat, biwujubi syai'in, dengan wajib sesuatu, tidak lazim oleh adamu. Adamu jadi fa'il bagi yalzamu. Tidak lazim kita memutuskan hukum pada adat dengan wajib sesuatu itu berlaku pada adat,
tidak lazim ada mujawazi takhallufihi, bahawa tidak harus menyalahinya aklan pada akal. Kita berhenti sekejap untuk jawab azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Okey. Tersambung balik. Tengok dia datangkan contoh sini. Dia kata perkara yang kita dapati tidak berubah dan dia itu tetap jadi pada hukum adat, itu tidak menafikan bahawa pada hukum akal benda itu boleh menerima menyalahi, boleh menerima takhalluf dan berubah. Apa contohnya? Ala tara anna kaunal jabali hajaran. Tidakkah kamu perhatikan bahawa keadaan bukit itu batu? Dia itu daripada batu-batu, amrun adiyun, dia itu perkara adat kan? Tapi wala yalzamu min qata'il adati biwujubi dzalika lahu. Tapi tidak lazim daripada memutuskan oleh adat dengan wajibnya demikian itu bagi jabal. Wajib apa? Wajib bukit itu daripada batu-batu. Wajib bukit itu terdiri daripada batu-batu. Itu adat menghukumkan itu. Adat qata'an min qata'il adati. Adat memutuskan bahawa bukit pasti daripada batu-batu. Tidak lazim daripada itu ada mujawazi takhallufihi. Ketiadaan tidak harus menyalahinya. Tidak lazim oleh tak harus menyalahi, tak boleh menyalahi. Pada apa? Pada aklan, pada akal. Bal yajuzu aklan, bahkan harus pada akal. Harus pada akal an yakuna, bahawa adalah bukit itu zahaban, daripada emas. Jadi itu beza tu antara dua hukum akal dan hukum adat tu. Dengan apa harus bukit itu jadi emas? Bimakna, dengan makna annallaha ta'ala, bahawa Allah Ta'ala lau khalaqahu zahaban, kalaulah Tuhan ciptakan bukit itu daripada emas, min awalil amri, daripada awal-awal lagi,
lam yalzam alaihi fasadun, tidak lazim atasnya oleh fasad, oleh batil, oleh mustahil. Tak mustahil pun Allah nak cipta bukit daripada awal lagi. Dia itu uh, terdiri daripada mas-mas. Dia tu sendiri ialah longgokan dan himpunan mas-mas. Tak pelik pun. Lam yalzam alaihi fasad. Okey. Nampak beza Wa kadza ma nahnu fihi, demikianlah apa yang kita berada di sini. Masalah kita ini. Falau lam yaj'alil maula al-mu'jizata, kalaulah Tuhan tidak menjadikan mukjizat dalilan ala sidqi, dalil dan bukti atas benar Rasul, lam yalzam alaihi fasadun, tidak melazimi atasnya berlaku perkara mustahil, perkara fasad. Perkara makna fasad ni makna mustahil lah. Tidak lazim atasnya mustahil perkara itu. Tak ada fasad pun. Maka fala yalzamu min jawazi takhallufi, maka tidak lazim daripada harus menyalahi aklan pada akal, kaunu al-lazimi aqliyan, keadaan sesuatu yang lazim pada akal. Bal yajuzu, bahkan harus an yakuna adiyan, bahawa perkara itu dia itu lazim pada adat, kama alimta, sebagaimana telah kamu tahu sebelum ini. Nampak tak? Jadi dia isunya apa? Isunya musannif memilih bahawa dalalah mu'jizat ala sidqir rusul ialah dalalah adiyah. Dalalah adiyah. Maka timbullah bahawa apa? Timbul persoalan, kalau benda itu dalalah adiyah, dia termasuk perkara adat. Perkara adat ni perkara yang sah menyalahi. Jadi kalau begitu boleh menyalahilah mukjizat tersebut. Menyalahi bahawa tidak lazim pada mukjizat bahawa benar Rasul. Dia kata tak mesti. Tak mesti. Kerana benda yang adat putuskan bahawa itu mesti begitu. Mesti begitu. Dia tidak menyalahi keadaan dia pada asalnya. Dia itu harus pada akal. Ni didatangkan contoh ni. Makna boleh saja Tuhan tidak jadikan mukjizat itu dalil atas benar Nabi. Dengan apa? Dengan maksud apa? Tak ada masalah pun kalau mukjizat itu tidak menunjukkan atas benar Nabi. Tapi apa yang bila Tuhan dah buatkan dan menyatakan mukjizat itu sebagai benar Rasul, maka perkara itu dah diputuskan oleh adat, dia menunjuk atas benar Rasul. Jadi ketika itu batu kata Tuan Syekh kita, dalalah itu dalalah adiyah. Fala yalzamu min jawazi takhallufi aqlan kaunul lazimi aqliyan, bal yajuzu an yakuna adiyan kama alimta. Qauluhu fi da'wahum ar-risalata, benar mereka pada dakwaan mereka kerasulan, wa fi ma yuballighunahu, dan pada perkara yang mereka sampaikan, ila akhirih. Jadi dua perkara saja yang terkandung dalam as-sidqu. As-sidqu merujuk kepada benar pada dakwaan risalah dan benar pada apa yang dibawa daripada Allah, wahyu-wahyu dan hukum hakam. Wa amma ma ada zalika, adapun yang selain daripada itu, daripada benar pada percakapan dan perkara-perkara lain itu, fahuwa dakhilun fil amanati, itu masuk dalam amanah, kama marra, sebagaimana telah lalu. Ini juga kalau eloknya kita kena berhaluslah sikit, sebab ada juga setengahnya bila membincangkan benar tu, dia menyatakan makna benar tu umum. Tidaklah salah, tapi kita seeloknya kekal lah dengan apa yang ditunjuk oleh pengarang sendiri bila dia mengatakan bahawa sidik di sini hanya merujuk kepada benar pada dakwaan kerasulan dan pada perkara yang disampaikan pada Allah. Benar pada percakapan dan perkara lain itu termasuk dalam aspek atau sifat amanah. Qauluhu allati khalaqaha Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala cipta. U'turida, diiktiraf bi annahu sayadhkuru, bahawa musannif akan sebut minal mu'jizati, daripada mukjizat itu, adama, sayadhkuru adama ihraqin nari li Ibrahim alaihissalam. Kan dia akan sebut contoh mukjizat itu ialah tidak terbakarnya api bagi Nabi Ibrahim. Wal adamu, dan Adam itu laisa makhluqan, dia bukan makhluk.
kerana dia bentuk tiada ni tarkum bukan perbuatan. Khalaqa ni buat. Jadi dia kata amrun khaliqun lil ada khalaqahu Allah tu. Khalaqa. Tiba-tiba contoh tu Adam ihra. Adam ni benda yang bukan makhluk. Itu iktirafnya. Ada jawab dia. Illa an yujaba, bahawa dijawab bi annal murada bi adamil ihraq, bahawa yang dimaksudkan dengan tidak terbakar itu maksudnya apa? Burudu an-nari. Maksudnya ialah sejuk api. Itu maksud dia. Wa salamatuhu, dan selamatnya Nabi Ibrahim minha. Au nahu dhalika, atau seumpama itu. Jadi ini perbuatan. Menjadi api jadi sejuk. Sejuk api atau selamat itu perbuatan. Itu makhluk. Jadi gitu. Bolehlah. Nampak tak? Jadi ini isu perkataan saja. Isu lafaz dan perkataan. Okay. Qauluhu makrunun bitahaddi. Rasanya kita berhenti sini dululah kot. Kita berhenti sini waktu asal isyak, dan insya-Allah taala kita akan sambung lagi pada kesempatan akan datang. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.